Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Kecik Cari Garas di dalam YouTube channel aku. Oke, sebelum tu aku nak cerita dengan korang yang mana baru follow aku punya YouTube channel, minta tolong like, share dan subscribe. Yang paling penting jangan lupa tekan butang lonceng supaya korang tak terlepas aku punya notifikasi yang video aku akan update selepas ini. Oke, so hari ni aku nak sembang dengan korang, kan? Apa benda yang aku nak sembang? Okey, sekarang ni korang tengok belakang aku ada sebiji Honda RS150. Okey, so korang tengok enjin sudah dibaraikan, enjin sudah diturunkan. Okey. So, korang nak tahu tak apa punca motor Honda RS150 ni aku overhaul. Okey. Sebelum tu, jom layan. Okey geng, so hari ni aku ada jumpa, kan? Aku ada jumpa masalah baru, perkara yang baru yang aku belum pernah jumpa lagi sebelum ni. Okey, so sekarang ni korang tengok belakang aku ni, kan? Motor Honda RS150 yang aku overhaul ni, memang kita fikir motor ni biasanya kalau kata overhaul dah sampai ajal lah, ataupun memang benda nak rosak lah, ataupun orang kata pakai tensioner manual, ataupun pakai minyak tricycle, ataupun owner tak nak jagalah, kan? Tapi hari ni, kan, apa yang aku nak share, okey, motor yang aku overhaul hari ni, owner memang jaga motor ni, kan, sebab dia buat runner GrabFood ke Foodpanda lah, aku tak silap macam itulah. Okey, so sekarang apa yang aku nak cerita pasal motor ni sebelum ni dia pernah tukar clutch plate tau. Dia pernah tukar clutch plate, kan. Masa mileage dia 55,000. Adik masuk dulu ayah nak buat YouTube ni. Adik masuk dulu ya. Ayah setting dulu. Okey, masa motor ni mileage 55,000, motor ni ada tukar clutch plate dengan aku tau. Okey, so kebiasaannya aku akan bagi tahu dengan customer, motor kalau kata lepas tukar clutch plate, kebiasaannya clutch plate tu belum kembang lagi tau. Jadi kita nak kena adjust dekat dia punya bahagian clutch. Okey, yang mana kalau kata kita dah tukar clutch plate baru, kan, dekat dia punya clutch tu kita kena adjust, sebab kalau kata dah running nanti clutch tu makin lama makin panjang kan. So kebiasaannya kita kena adjust dia punya ni kita kena adjust. Alamak, kita kena adjust. Kita kena adjust kabel clutch ni, kan. Kalau kata kita dah tukar clutch plate tu, motor ni orang kata dia punya clutch makin lama makin panjang, korang kena adjust sini bagi pendekkan sikit lah. Kalau kata korang tak adjust benda ni, so korang punya clutch plate dengan dia punya rumah clutch tu akan problem lah. So sekarang ni aku dah cakap dengan owner ni, kan, dah lepas tukar clutch plate ni, okey, running berapa kilometer, berapa hari, berapa minggu, agak-agak rasa macam clutch ni dah panjang, kan. Kena adjust lah kat sini. Owner ada adjust. Owner adjust dalam 2 kali macam tu. Okey. So bila lepas 2 kali dia adjust tu, dia bawa motor ni, dia rasa motor makin lama makin drop dia punya performance. Lepas tu pula ada bunyi something pula dekat dia punya enjin. So apa yang aku cakap dengan owner, okey, datang bengkel kita check tengok apa masalah, kan. So bila kita check tengok motor dia, biasalah enjin dah bertukang. Okey. So kalau kata enjin dah bertukang tu, apa lagi kita kena overhaul lah, kan. So bila aku buat kajian selidik, kan, okey, aku dapati kau tengok yang hitam ni hitam ni dia punya minyak lah, dia punya dia punya macam, dia bukan minyak je tapi dia ada macam pasir-pasir tau. Pasir-pasir ni macam bawa besi lah, daripada orang kata hasil terjadinya clutch plate ni dah problem lah. Okey, so clutch plate ni dah problem. So sebab apa aku cakap clutch plate ni dah problem, kau tengok dekat dia punya rumah clutch ni, rumah kelas dia ni kau tengok ni dah makan. Ni dah makan, okey. Ni pun dah makan. Okey.
So sekarang ni korang tengok bila benda ni asalnya rata tau. Rata. So bila dia dah makan macam ni, ke mana pergi dia punya serpihan-serpihan abuk besi ni, abuk kasayan ni? Ke mana pergi serpihan-serpihan ni? Okey, so dia akan terkumpul ke dalam enjin lah macam ni lah. Dia akan terkumpul kat dalam enjin macam ni. So kalau kata dia dah terkumpul dalam enjin tu, habislah dia masuk lah dekat semua ni lah. Dekat bearing-bearing, lepas tu dekat crankshaft bearing pengerut. Okey. So ini crankcase ni aku dah cuci. So dah bersih lah. Tapi tadi masa belum cuci tadi, dia punya hitam macam ni lah. So kalau korang pegang macam ni, kalau korang pegang, memang dia rasa lah dia punya kasar tu abuk besi tu kan. Dia masuk dekat dalam bearing-bearing ni. So nanti kita dah overhaul ni, nampak bunyi dah kasar. Ada yang senyap. Okay, ni pun bearing dah problem. Okay, ni dah problem. Okay, so nanti kita tukar bearing baru. Okay, lepas tu pula, bila kalau habuk-habuk besi ni dah turun kat dalam enjin korang, okay, dia biasa akan sangkut dekat sini dekat korang punya bahagian laluan minyak hitam ni. Dia akan tersumbat sini. Dan minyak hitam ni dia naik dekat head dengan blok. Tapi dia tak berapa nak naik lah, tak berapa cukup lah dia punya naik. Korang tengok ni korang tengok ni. Ni dia dah calar cam. Ni pun sama, cam ni pun dah calar. Nampak tak? Nampak tak? Lepas tu dekat head ni pun dah calar. Nampak tak ni? Dah calar. Okay, ni pun dah calar. Ni nampak ketara sikit dah calar dia. Okay, dah calar. So kan, apa yang aku nak kongsi dengan korang, kalau kata korang pakai clutch plate kan, korang nak kena jagalah, nak kena jaga dia punya dia punya setting clutch ni jangan terlalu tegang. Bila benda ni terlalu tegang kan, clutch jadi panjang. Dekat sini dia menarik. So bila dia menarik, lepas tu dia tak ada free. Lepas tu ibarat macam kau tengah tarik clutch lah. Bila ibarat macam kau tengah tarik clutch, itu dia jadi makan kat sini ni lah. Dia jadi makan ni. So pesanan aku pada korang, kalau boleh hati-hatilah orang kata untuk korang jaga motor korang ni. Korang kena alert lah benda-benda macam ni. Kita nampak memang benda ni masalah kecil lah kan, bila kelas ni jadi panjang ke apa kan. Tapi bila dah sampai makan dia punya cover kelas tu, lepas tu abuk besi tu dah jatuh dekat dalam korang punya part enjin, memang dia akan efek pada korang punya bahagian-bahagian enjin lah. Macam ni blok pun dah calar, nampak? Nampak tak? Blok dah calar. Mana piston mana piston? Ni piston ring pun dah problem dah. Okay. So pesanan aku untuk korang semua, yang mana korang tukar clutch plate aftermarket ataupun original, pastikan korang kena tahu kan berapa kilometer. Bila korang punya clutch tu terasa panjang, korang kena adjust skru 12-14 tu bagi dia pendek sikit, supaya dia tak tertarik dekat clutch tu, supaya dia tak tertarik lah kan. Kalau kata korang tak jaga benda ni kan, memang dia akan bermasalah lah kan. Sebenarnya benda ni tak semua orang tahu lah, ataupun macam tak semua orang ambil elok pasal kelas ni kan. Tapi kalau kita salah pemilihan kelas, ataupun kita tak pandai setting kelas ni pun, dia boleh jadi efek jugalah kan. Sebab masa 55,000 tu tukar, memang enjin okey lagi kan. Tapi lepas tukar tu, aku dah bagi tahu customer suruh jagalah dia punya kelas tu kan, supaya kalau panjang kena setting bagi pendek sikit. Tapi owner buat 2 kali je. Masa owner buat kali kedua tu pun, dia rasa kelas tu pun masih lagi panjang, tapi dia tak setting. Itu kesilapan kecil kepada dia lah kan. Aku pun tak boleh nak marah ke kan, dia pun tak boleh nak marah aku ke, sebab benda ni kita dah warning siap-siap kan. Cuma dia mungkin tak berapa ambil port ataupun lost communication kan. So kat sini apa yang terjadi pada motor dia, terpaksalah kita overhaul. Okay. So pada korang yang follow aku punya YouTube channel ni, minta tolong like, share dan subscribe. Kalau korang suka aku punya video-video yang aku buat ni kan, ataupun korang ada nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat description ni. InsyaAllah nanti aku akan cuba buat video-video kemusykilan korang tu kan, supaya kita boleh berkongsi benda ni untuk semua orang. Okay. So yang
aku akhiri aku punya video untuk petang ni kan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang jahat ataupun yang kekurangan tu datang daripada aku sendiri. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.